Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya masih lagi belum memulakan riadah. Bagi mengelakkan kepanasan, saya ingin berkongsi sebelum saya dan isteri menyempurnakan riadah kami. Hari ini 2 hari bulan bulan April 2021. Saya ingin berkongsi tentang sesuatu yang sudah lama saya temui, pelajari frasa yang sangat penting dalam NLP, iaitu apa yang dikatakan you see things as you are, not as they are. Maksudnya adalah kita nampak sesuatu adalah manifestasi siapa diri kita. Kita boleh melihat banyak perkara, banyak peristiwa, tapi tetap yang ternampak adalah sesuatu yang mencerminkan siapa diri kita sendiri. Pertamanya sudah tentulah perkara-perkara yang kita suka, yang kita mahukan dan kita percaya. Jadi setiap kali kita memberi ulasan sesuatu atau seseorang, sebenarnya bukan pasal orang itu atau sesuatu itu, ia adalah manifestasi cara kita berfikir. Apa dia? Kita hanya berfikir perkara-perkara yang kita suka, percaya, dan yang lebih dahsyat sekali, yang kita mahukan. Jadi akhirnya kita sentiasa obses dengan apa yang kita nampak saja. Kita kadang-kadang terlupa perkara-perkara yang tidak kita nampak. Maka jadilah apabila kita tidak dapat sesuatu, kita tetap menafikan dan mempertahankan apa yang kita nampak. Tuan-tuan puan sekalian, mata kita boleh melihat beribu perkara dan beribu objek pada satu masa, tapi akhirnya yang kita nampak adalah perkara yang kita suka. Jadi sesuailah dengan apa yang dikatakan presupposition dalam NLP, iaitu the map is not always the territory. Sebab the maps itu adalah ciptaan minda kita. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita seharian, kenapa kita harus bermula dengan perkara yang kita suka? Bila kita bersembang dengan seseorang, kenapa mesti kita mulakan memberi tafsiran apa yang kita lihat pada orang itu? Maksudnya begini, setiap pagi kenapa kita bermula dengan perasaan sedih, tidak percaya? Kenapa tidak setiap pagi kita mulakan hidup kita dengan satu perasaan, saya hari ini mau fokus, ceria dan bersemangat. Cakap je setiap pagi, saya mau bersemangat, fokus dan ceria. Maka seluruh hari tersebut tuan-tuan akan ceria, bersemangat dan fokus. Tapi kalau tuan-tuan mula hari pagi tuan-tuan, saya sedih, tidak lalu, tidak berdaya, maka percayalah seluruh hari tersebut akan menjadi hari celaka pada tuan-tuan. Ia mesti bermula dalam fikiran kita. Contoh yang paling senang saya cakap adalah, kenapa setiap kali kita masuk bertanding bersukan, kita memulakan dengan kemenangan? Pernahkah orang main bola, dia memulakan pertandingan dengan sekelumit rasa kalah? Kalau sedikit rasa kalah, alamat kalahlah dia tuan-tuan. Begitulah yang saya tafsirkan dengan pertemuan epik antara Lee Chong Wei dan Lin Dan. Kenapa Lin Dan selalu menang? Sebabnya adalah Lee Chong Wei, saya rasalah ada sekelumit rasa macam nak kalah, walaupun semangatnya tinggi menggunung, tapi Lin Dan langsung tidak terlintas fikirannya dia akan kalah. Jadi tuan-tuan, kita jangan sekali-kali memulakan perbincangan, perbualan dengan perasaan tidak percaya dan keraguan. Kenapa tuan-tuan? Bila kita mula dengan ragu, maka berputiklah the state of mind. Tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, tidak percaya dengan apa orang lakukan, dan tidak percaya dengan orang, dan paling malang sekali, tidak pernah percaya dengan
diri kita sendiri. Jadi jangan sekali-kali kita biasakan ragu. Ragu tuan-tuan, kalau tuan rumah pun ragu tak kunci pintu, tuan-tuan pun mula ragu lah. Patahlah balik, tengok dah kunci tak rumah tu. Begitulah perasaan ataupun kaedahnya bagaimana kita memulakan state kita. Apa rahsianya tuan-tuan? Rahsianya adalah percaya. Percaya diri sendiri, percaya orang lain. Jadi kalau bersembang dengan orang, berbincang, percaya kepada orang juga. Janganlah sibuk obses dengan diri kita sendiri. Saya nak sebut 3 contoh lah tentang kepercayaan ini. Percaya diri, percaya dengan orang. Kalau anak tuan-tuan dah besar, bila dia mula dewasa, sudah tentulah dia menuntut sedikit kepercayaan dengan mak bapaknya. Tuan-tuan jangan sekali-kali menunjukkan tidak percaya anak-anak. Sekali tuan-tuan tidak percaya kebolehan anak, seterusnya langsung tidak percaya dengan kita. Tuan cakaplah panjang lebar, berilah pandangan panjang lebar, dia tidak akan percaya sebab kita tak percaya dia. Itulah dia. Jadi sekali kita tak percaya dia, dia adalah manifestasi bahawa kita tak percaya orang, tak percaya diri sendiri. Akhirnya orang pun tak percaya kita. Ataupun paling senang sejarah hidup kita lah tuan. Kita sekolah, kita ada cikgu yang kita suka, yang kita percaya. Bila kita percaya dengan cikgu tu, saya pasti semua pelajarannya dapat dicerap dengan baik sekali tuan-tuan. Sekali kita tak percaya cikgu tu, alamat melantun-lantun lah apa dia ajar dalam kepala kita. Sebab kita tak suka, tak percaya dengan dia. Yang paling senang sekali, saya selalu cakap dengan kawan, korang jangan sesekali menyebabkan isteri tak percaya. Kalau mula je isteri tak percaya, alamat melantun-lantun lah dia. Apa kita buat pun, buatlah penjelasan panjang lebar pun, takkan dia percayanya tuan-tuan. Jadi itulah dia. Jangan sekali-kali kita membina ketidakpercayaan itu. Baru-baru ni saya ada mendengar pandangan seseorang pemimpin Tan Sri Muhammad Taib. Dia telah mengatakan bagaimana kita mestilah sentiasa membina simpati dan empati. Apa itu simpati? Kita membina rasa belas kasihan kepada seorang, dan empati bagaimana kita cuba memahami cara orang lain berfikir, menerima cara orang memberi pandangan ataupun membaca mind map orang lain. Itulah empati. Kalau empati dan simpati kita ada, latih diri, alamat kita senang tuan-tuan. Kita sentiasa menerima pandangan orang, kita berjaya meraihkan pandangan orang. Kalau tidak ada simpati, tidak ada empati, alamatlah kita tuan-tuan gagal mengadakan perhubungan baik dengan orang. Tapi satu perkataan lagi yang paling bahaya tuan-tuan adalah apati. Apabila kita tidak peduli, tak kisah, lantaklah pandang korang, yang aku pedulikan hal aku saja. Ini lagi itu penyakit tuan. Tuan-tuan, cara berfikir adalah sikap kita. Kalau itulah cara berfikir, alamat kita tidak berkawan lah tuan-tuan. Tidak siapa yang akan menerima kita, dan akhirnya kita berseorangan tuan-tuan. Sebab sikap itu adalah minda, sikap dan cara berfikir. Kalau itulah cara berfikir, setiap kali tidak pernah percaya orang, alamatlah kita tidak berkawan. Akhir sekali, saya ingin menasihatkan, you see things as you are. Kita nampak adalah manifestasi siapa diri kita. Maka belajarlah melihat seperti orang melihat. Barulah sempurna hidup kita. Barulah kita boleh memahami kenapa orang tu bertindak sedemikian. Sebab kita ambil ruang, cuba berfikir, memahami bagaimana orang berfikir. Bukan sahaja fikiran kita yang kita utamakan. Kalau anak-anak bercakap, cuba faham maksud dan niatnya. Kalau orang tua bercakap, cuba faham dan niatnya, bukan sintaksnya saja. Kalau isteri cakap, cuba memaham maksud dan niatnya. Walaupun garang, tapi niatnya tetap baik untuk kita tuan-tuan. Jadi sekian saja perkongsian pagi ini. Mudah-mudahan mendapat faedah pada semua rakan-rakan, dan sempena hari Jumaat, hari yang penghulu segala hari, kita akan menjadi orang yang sentiasa memahami diri kita, dan yang lebih utama memahami pandangan dan pendapat orang lain. Itu adalah kecerdasan emosi yang paling penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
angkat tangan.